Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Jom kita share lagi link live ni banyak-banyak. Sebab hari ini ada RM50 untuk saya berikan kepada orang yang bertuah. Orang yang bertuah untuk menang duit lah. Okay? Menang duit RM50. Share paling banyak, tag 10 orang kawan di ruangan komen. Boleh? Sebelum tu boleh respon suara saya clear ke tidak? Okey, audio video jelas. Sebab kita hari ni boleh bawa husband, anak-anak join. Kita santai-santai saja, okay? Melukis-lukis. Sekali-sekala akan diselang-seli dengan suara anak saya lah. Walaupun work from home kan. Okay, para Wahidah, welcome. Muhammad Firdaus, Mufazila, Avila, hi. Thank you join hari ni. Siapa lagi ada? Jom. Semua sudah siap kerja rumah? Semua sudah siap kerja rumah buat lukisan. Sebab kita punya topik hari ni akan refer lukisan tu lah. Okay. Kalau tidak lukisan, susah sikit lah. Mana Hani Una? Di sana. Hani Una di sana. Sekejap-sekejap lagi terdengarlah tu suara dorang. Okay. Hani dan Husnani, dua orang anak perempuan saya. Sekarang dalam pemantauan husband sepanjang live ni lah. Okay. Boleh respon, audio video okay. Alright, share lagi tag kawan-kawan. Kita akan mula tepat 10.15 kita start. Siapa yang sudah ready boleh komen saya ready. Komen saya ready. Hari ni saya macam pilot sikit dengan headphone ni kan. Sebab ada request dari slot yang lepas supaya pakai headphone, pakai mic macam ni supaya suara lebih jelas. Saya harap audio hari ni semakin baik lah. Boleh respon okey ke tidak, audio video. Siapa-siapa yang ready boleh share ready. Kita mula 10.15. Semoga puasa PKP yang keempat ini anda semua semakin ceria, hubungan dengan keluarga semakin akrab. Kan Hani? Okey. Sebelum saya start ni, saya berharap anda semua sudah pun bawa tugasan kerja rumah yang saya minta, iaitu sebuah lukisan yang mengandungi gambar rumah, pokok dan juga orang. Okay? Lukisan tu sebaik yang anda boleh. Saya tidak mau orang lidi, tidak mau terlalu kartun. Kalau boleh serial sebaik mungkin yang anda boleh hasilkan sebuah lukisan. Maksudnya ada rumah, ada orang, ada pokok. 3 elemen ni wajib. Kalau mau tambah benda-benda lain dalam lukisan tu terpulang pada kreativiti masing-masing. Okay, sebab setiap karya anda itu insya-Allah ada maksud tersirat dan menggambarkan diri anda sepenuhnya. Okay, share lagi. Terima kasih kepada yang share dan tag rakan-rakan. Hari ini hari keberapa puasa ya? Hari ke-8. Hari ke-8 berpuasa. Semoga yang berpuasa dapat menjalankan ibadah dengan aman. Alright. Kita akan start 10.15. Sementara tu share lagi dengan kawan-kawan supaya mereka boleh join kita pagi ni. Share paling banyak,
tag 20 pula, tag 10 rakan dan share paling banyak, saya akan pilih sebagai pemenang wang tunai RM50 hari ini. Hari Jumaat ni kita sedekahkan ke segembira-gembira penonton semua. Sambil-sambil tu boleh tengok ada poll saya letak ke situ, topik apa yang best untuk next FB live. Boleh pilihlah topik mana yang rasa best untuk kita bincang next slot. Okay, setakat ni topik stres dan relaksasi antara pilihan yang paling tinggi lah. Okay, kemudian tarikh lahir dan keserasian pasangan. Okay, boleh share apa komen anda yang ada bersama saya, yang sudah ready boleh respon saya ready di ruang komen. Kita akan start dalam masa 5 minit lagi. Okay, thank you Avila, ready. Okay, good. Sudah siap lukisan Avila? Avila Lihan, lukisan sudah siap? Siapa yang sudah siap kerja rumah, good job, 1 markah untuk anda. Okay, syarat untuk ikuti slot ni mesti siapkan sebuah lukisan yang mengandungi rumah, pokok dan orang. Mau tambah elemen-elemen lain dalam lukisan tu tidak masalah, boleh tambah itu kreativiti. Terima kasih yang telah rakan share. Syarat untuk menang wang tunai RM50 pagi ini. tajuk stres dan relaksasi ya. Sama yang stres nih, memang kalau di rumah kan terkurung, tidak dapat jalan-jalan macam selalu, menghadap perangai anak 24 jam, memang
stres. Saya sendiri pun, kaunselor pun boleh stres melayan anak-anak ini di rumah. InsyaAllah kalau itu topik yang anda pilih, kita akan bicarakan next slot. Okey, 1 minit lagi, share laju-laju, tag rakan-rakan. Saya harap yang join slot ni tidak stres-stres lah ya. Alright, saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam PKP fasa keempat, dan salam Ramadan ke-8. Okay. Saya doakan yang join sesi pada pagi ini berada dalam keadaan sehat, ceria, berada di rumah. Public holiday kan hari ini. Salam hari kerja, salam hari buruh buat semua buruh, semua pekerja. Okay. So slot kita hari ini, kita akan cerita tentang emosi, tentang apa yang terpendam dalam diri melalui lukisan. Okay. So syarat untuk mulakan topik ini, pastikan anda semua yang sedang mendengar ini sudah menyiapkan tugasan lukisan, ataupun boleh ambil pen, pensel, warna dengan kertas A4 sekarang, dan siapkan satu lukisan yang mengandungi gambar orang, pokok dan juga rumah. Okay. Macam mana rupanya, kedudukannya, apa elemen tambahan lain yang ingin anda tambah, tiada limit. Okay. Selalunya tugasan ini individu akan ambil masa lebih kurang 15 minit hingga 30 minit. Okay. Jadi sambil-sambil kita orang cakap, siapkan lukisan bagi yang belum. Jadi boleh siapkan sementara kita sampai ke topik interpretation lah. Okay. Interpretasi ataupun tafsiran lukisan. Okay. So sebagai permulaan, saya rasa mungkin ramai lagi yang belum mengenali diri saya. Saya kenalkan diri saya, Nurul Fatihah Firdaus binti Roslan, berumur 32 tahun, berasal dari Sabah, sudah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Okay, email saya paparkan bagi tujuan untuk anda jika memerlukan perkhidmatan konsultasi, bimbingan ataupun mau story-story lah kan, boleh kontak saya melalui email yang saya paparkan. Okey. Serba sedikit juga tentang diri saya. Okey. Saya merupakan graduan dari UMS dalam bidang Sarjana Muda Counselling, Psikologi Counselling pada tahun 2010. Dan kini saya bertugas sebagai pegawai psikologi di UMS. Okey. Pengamal daftar, art drawing, house 3%. Okey. Ini benda yang kita akan lakukan hari inilah. House 3% test. House 3% test, kemudian beberapa certification yang lain lah. Di samping itu, suka untuk saya inform para viewer semua, saya juga merupakan seorang usahawan buku kanak-kanak. Kalau ada yang berminat cari buku-buku untuk anak-anak buat sepanjang PKP ni kan, isi bosan-bosan kan, boleh go through timeline saya, ataupun pergi page yang saya paparkan, Triple H Bookstore, untuk tengok buku-buku yang ada untuk anak-anak anda yang berumur 12 tahun ke bawah. Okey, kita ada promo hari buruh hari ini. So cepat-cepat boleh tengok selepas kita punya slot live lah. Okey. Alright, setakat itu jelas. Okey, sekarang boleh respon ruang komen. Okey ke tidak, jelas ke tidak. Okey. Alright. Kenapa house 3%? Okay, kenapa house 3%? Kenapa rumah, pokok dan orang? Kenapa bukan binatang? Kenapa bukan lukis kereta? Kenapa mesti rumah? Kenapa mesti pokok? Kenapa mesti lukis orang? Okay, sebab kajian projektif, lukisan projektif menunjukkan 3 perkara ini boleh melambangkan sikap
perasaan dan juga kebimbangan dan konflik. Okay? Sekiranya anak-anak kita ataupun diri kita ada kerisauan, kebimbangan atau konflik yang ada dalam diri, dia boleh dipamerkan melalui lukisan. Okay? Sikap dan juga personality pun kita boleh nampak melalui lukisan. Walau bagaimanapun, supaya anda semua santai ataupun tidak stres lah kan, cuba setkan di fikiran bahawa lukisan ataupun tafsiran ini bukanlah bersifat judgement, hukuman ataupun cuba melihat baik buruk diri anda lah, tapi lebih kepada kita cuba mencari sudut mana kita boleh baiki diri. Kalau selama ini kita tidak kenal personality anak, tidak faham kenapa anak kita sikap macam ni, lepas kita tengok tafsiran ni, kita faham rupanya anak ada konflik, rupanya anak perlukan kasih sayang. Jadi perkara-perkara ini yang kita cuba fokuskan lah melalui lukisan House 3%. Okay? Melalui tes ini juga yang selalunya dijalankan terhadap kanak-kanak ataupun individu yang ada distorsi ataupun kita panggil pemikiran-pemikiran yang irrasional, selalunya akan dipamerkan melalui lukisan. Jadi kalau tengok perangai anak tu lain macam mana konflik, mungkin lukisannya boleh membantu untuk kita dapatkan gambaran. Okay? Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan anda semua, lukisan itu tidaklah orang cakap lukis begini confirm macam ni. Okay? Selalunya apa yang berlaku dalam sesi bimbingan ataupun kaunseling, bila kita nampak lukisan macam ni, kita akan tanya kembali kepada klien lah atau individu, lukisan ini nampak kamu macam sedih, macam ada trauma, betul ke? Jadi bila dia cakap ya betul, barulah perkara itu kita boleh katakan menggambarkan perkara itulah. Kita tidak boleh semena-mena nampak lukisan dan judge orang begitu. So kalau lukisan anda atau lukisan anak-anak pada hari ini menunjukkan banyak kerisauan, bikin risau, bikin stres ataupun menimbulkan kegelisahan, okay, anda boleh hubungi saya untuk dapatkan konsultasi lebih lanjut lah. Okay? Sebab penting untuk kita bila dapat explore sesuatu yang menunjukkan konflik, penting untuk kita cuba bantu dan teroka lagi. Okay? Jangan biarkan anak ataupun diri anda dalam konflik yang berpanjangan lah. Alright. Rumah pokok orang, okay? Rumah yang saya lampirkan tu contoh-contoh lukisan lah yang dibuat oleh klien-klien HTP. Okay. Rumah ni selalunya menggambarkan interaksi dan hubungan kekeluargaan. Okay. Kita ni masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia ni, keluarga merupakan elemen paling asas dalam kehidupan kita. Jadi rumah ni menggambarkan interaksi dan hubungan kekeluargaan. Okay. Dan juga hubungan sosial. Ini pokok pula menggambarkan proses perkembangan meliputi impian, keazaman dan juga pandangan kita terhadap masa depan. Pokok ni lebih kepada kita punya jangka masa panjang, masa depan. Okay? Manakala orang menggambarkan diri kita sendiri. Okay? Sekali-sekala boleh respon di bawah, faham ataupun minta penjelasan lebih, saya boleh sekali-sekala tengok di ruangan komen. Alright. Boleh saya tengok yang hadir sudah ada lukisan, saya sudah siap lukisan. Kita boleh teruskan sebab sesi ini akan tidak bermakna kalau lukisan belum siap ataupun tidak ada lukisan bersama. Sebab bila anda sudah nampak tafsiran baru membuat lukisan, dia jadi tidak begitu signifikan lah sudah. Sebab kita cenderung untuk buat lukisan berdasarkan tafsiran ataupun perkara begitulah. Okay. Sudah siap lukisan? M. Hamid sudah. Okay, alhamdulillah, good. Terima kasih M. Hamid. Okay. So kita boleh teruskan. Atau ada yang masih sedang melukis, boleh cakap copka di bawah. Hai Dr. Salmi, join lagi hari ini. Doktor sudah siap lukisan, doktor? Lukisan anak-anak kah sudah siap? Boleh bawa bersama untuk kita teroka diri mereka lepas ini.
sekejap ya. Ya. Okey. Semua lukisan sudah ada di depan anda. Lukisan anak-anak sudah ada di depan anda. Mungkin sepanjang pentafsiran lukisan bolehlah catat sikit mana yang perlu diberi perhatian ataupun tafsiran-tafsiran yang anda faham. Okey. Okey. Lukisan di depan anda. Okey. Pertama sekali tengok pada lukisan gambar rumah. Okey, lukisan gambar rumah. Tafsiran yang pertama atau yang paling penting, lihat rumah itu compare dengan orang dan pokok. Adakah rumah itu terlalu kecil ataupun terlalu besar? Rumah terlalu kecil ada di hujung-hujung sudut kertas kah, ataupun bertapuk di belakang pokok kah, itu terlalu kecil. Rumah yang terlalu besar, terlalu ke depan. Okey. Maksudnya rumah terlalu kecil ini mungkin individu yang melukis itu menolak ataupun reject family life. Bagi dia family life ni tidak penting ataupun memberi dia tekanan ataupun tidak bermakna lah bagi dia. Terlalu besar pula menunjukkan dia terlalu overwhelmed oleh perkara berkaitan keluarga, distress, lampau dikongkong mungkin. Itulah tafsirannya. Rumah yang tiada pintu. Rumah yang tiada pintu ataupun ada pintu tapi tiada tombol. Pintunya kosong saja ataupun langsung tiada pintu, menunjukkan individu yang melukis ini dia suka bersendirian, tidak minat bergaul. Okay, cenderung untuk antisosial lah. Pintu yang berganda. Pintu tu macam ada dua bilah. Ataupun dia macam dua pintu berdekat-dekat. Itu pintu yang berganda. Dia rasa ingin berpasangan. Ini rasa ingin berpasangan, rasa sunyi lah ni. Okay, kemudian atap menunjukkan level intelektual dan fantasi. Kalau atap tu cantik, maksudnya kreativiti tinggi lah. Kalau atap tu biasa saja, intelektualnya mungkin di tahap yang biasa. Okay. Seterusnya, ada yang lukis rumah 2 tingkat. Kalau ada yang lukis rumah 2 tingkat, ini menunjukkan sikap pilih kasih. Orang ni cenderung untuk berlaku tidak adil, pilih kasih, dan menunjukkan daya kreativiti yang tinggi. Okey. Dan mungkin juga ada yang lukis rumah tiada bumbung. Rumah tiada bumbung ni menunjukkan perkara inilah sangat penting ya, bila anak kita ada buat rumah tiada bumbung, menunjukkan dia ada perasaan sangat kurang kasih sayang, rasa sangat kurang kasih sayang, dan kalau dia dewasa selalunya ada masalah kewangan dalam keluarga. Okey. Seterusnya, jika pintu di rumah tu sangat besar. Pintu yang sangat besar menunjukkan individu ini mempunyai sikap kebergantungan dengan keluarga yang sangat tinggi. Maksudnya susah lah ni kalau mau lepas daripada keluarga, mungkin kurang berdikari gitu. Di rumah 2 tingkat tadi sudah. Kalau lukis rumah ada orang duduk di atap, ini pun menunjukkan sesuatu. Rasa ditinggikan, inginkan perhatian. Okey, orang ini begitu. Jadi kalau ada anak yang lukis orang duduk atas atap, menunjukkan dia rasa sunyi lah. Okey, rasa sunyi, rasa terpinggir dari family. Saya pernah ada klien yang memang lukisan ginilah, dan ternyata dalam keluarga dia memang seorang yang sangat senyap, dan pencapaian ke diri pun kurang. Anak-anak yang rasa kurang kasih sayang, kurang perhatian, selalunya pencapaian pun tidak begitu memberangsangkan lah. Okay. Jadi pentingnya kasih sayang dan perhatian untuk anak tu dalam keluarga. Okay. Pintu 12 pun tadi sudah. Rumah usang dan seakan-akan mau roboh. Kalau buat rumah yang macam buruk, macam mau roboh, mereng-mereng, lukis pun macam kabur-kabur, kemungkinan besar orang ini
tidak begitu kuat jati diri. Punca orang tidak kuat jati diri ini selalunya asas keluarganya agak lemah. Jadi kalau ada anak yang gini, mungkin banyak perkara kita perlu fokus perbaiki hubungan kekeluargaan. Okay. Dan rumah yang berpagar, semakin tinggi pagar yang dilukis, semakin apa orang cakap, pagar tu mengelilingi rumah ke, dia menunjukkan rasa ingin melindungi keluarga yang tinggi dan rasa kurang selamat. Maksudnya dia punya pagar ni untuk menunjukkan dia perlu melindungi keluarga dia lah, sampai rasa kurang selamat di luar. Okey, saya lampirkan sedikit contoh-contoh lukisan supaya senang anda gambarkan. Okey, kalau rumah yang pertama ni, ini rumah yang biasa-biasa lah. Biasa-biasa ni maksudnya tidak ada sesuatu yang konflik ataupun perlu dirisaukan. Kalau lukisan biasa-biasa tidak ada, saya mention dalam tafsiran ni, maksudnya anda di dalam level yang sederhana, biasa-biasa, tiada konflik, tiada benda-benda yang pelik ataupun perlu diteroka lebih lah. Okay. Okay. Kalau rumah yang atapnya dilorek-lorek, bumbung dia di lorek-lorek, ada kebimbangan mengenai keluarga, ada rasa bimbang. Okay. Mungkin ada dalam keluarga tu yang dia takut, ataupun ada di dalam keluarga tu yang dia rasa nyawanya terancam. Okay. Dan perhatikan juga jika ada anak ataupun lukisan yang ada tanda pangkah-pangkah. Tak kisahlah di bumbung rumah ke, ataupun di tanah ke, ataupun di langit, ada tanda pangkah saja menunjukkan orang ini ada rasa bersalah yang sangat tinggi. Rasa bersalah, rasa konflik dalam diri lah. Dan ini perlu diteroka. Sebab rasa bersalah yang melampau ni, makin banyak pangkah dalam lukisan, makin tinggi rasa bersalah. Kalau di rumah pangkahnya banyak, maksudnya rasa bersalah dalam keluarga. Okay. Individu yang lukis tingkapnya satu saja, kurang daripada 2, satu saja tingkap, menunjukkan dia hanya berkomunikasi dengan orang yang rapat. Memilihlah, dia pilih kawan, bercakap pun memilih. Dan orang yang lukis langsung tiada tingkap menunjukkan sikap yang sangat tertutup, anti-sosial, selalunya begitu. Okay, jadi perkara-perkara ini kalau ada pada lukisan perlu diteroka lebih. Okey, tingkap lebih daripada 2 berlawanan dengan yang satu tadilah. Tingkap yang lebih daripada 2 ni menunjukkan orang yang suka berkomunikasi, suka jumpa orang, suka bercerita, kan. Okey, ini setelah tadi yang tiada pintu ni menunjukkan sikap tertutup lah, tidak suka dunia luar. Okey, pangkah pada tingkap, seperti yang saya sebutkan tadi, pangkah ni menunjukkan rasa bersalah. Jadi kalau dia pangkah di tingkap, menunjukkan dia ada rasa bersalah dalam hubungan. Okay. Kalau dia isteri, mungkin dia ada rasa bersalah dengan suami. Kalau dia ibu, ada rasa bersalah dengan anak, ataupun gitulah. Dan banyak juga klien yang buat begini, tanda salib pada pintu, terutama pada yang non-muslim. Okay. Buat tanda salib pada pintu, selalunya kalau ada elemen agama begini, menunjukkan rasa ingin bertaubat. Dan rasanya rasa bertaubat tu timbul akibat dari perhubungan yang mendidik. Mungkin dia belajar sesuatu dalam hubungan itu, jadi rasa ingin bertaubat dan hanya memilih orang tertentu akibat daripada rasa ingin taubat tu lah. Okay, rumah yang ada cerobong asap begini, ini perhatian dalam keluarga. Selalunya anak-anak kecil memang suka buat ni, saya perasan. Bila klien muda, anak-anak kecil cenderung untuk buat lukisan ada cerobong asap. Sebab kanak-kanak memang cenderung ataupun sangat inilah, bilang perlukan perhatian. Tapi yang perlu diberi perhatian, sekiranya cerobong asap tu ada asap-asap lagi keluar. Kalau ada asap-asap keluar di cerobong asap tu banyak, semakin banyak menunjukkan semakin kuat tekanan yang dialami dalam keluarga. Kalau asap tu banyak, tension tu semakin tinggi. Okay. Okay, semua okay? Alright. Seterusnya kita pergi kepada pokok. Tengok pada pokok. Okay. Kita akan fokus pada benda-benda yang memberi gambaran sesuatu konflik lah, ataupun yang perlu penerokaan.
Okey. Lihat pada pokok, kalau pokok anda ada burung di dahan. Burung saja, binatang lain tidak bermasalah. Kalau ada burung menunjukkan rasa ingin bebas dari kehidupan yang sekarang. Mungkin rasa stres, jadi rasa ingin bebas. Okey. Kalau lukis pokok, lepas tu ada awan-awan, ada awan di atas pokok, menunjukkan ada kebimbangan. Okey. Selalunya awan ni dalam lukisan kita tafsirkan sebagai perasaan bimbang, rasa sedih. Okey. Pokok yang tidak ada batang ataupun dia tulis macam kurus, geliding gitu kan, ataupun memang daun saja terus, sangat murung, putus asa dan cenderung untuk bunuh diri. Ini kalau ada anak-anak yang lukis pokok tiada batang, perlu diberi perhatian lah. Buah pada pokok pula menunjukkan kenangan kuat pada usia ikut nombor buah. Maksudnya kalau anda lukis ada buah pada pokok, ada 3, maksudnya pada usia 3 tahun ada sesuatu kenangan yang kuat anda ingat. Jadi cuba tengok lukisan, cuba ingat balik betulkah. Ini tafsirannya lah. Kalau ada 10 buah, mungkin pada usia umur 10 tahun ada sesuatu kenangan yang kuat anda ingat pada usia 10 tahun. Okey. Kalau yang ada lukis sungai dekat-dekat dengan pokok menunjukkan rasa merajuk. Ini mungkin rasa jauh hati dari keluarga kan, tinggalkan family, selalunya akan buat sungai dekat-dekat dengan pokok. Okey. Okey, contoh-contoh lukisan pokok. Ada yang lukis buah kelapa. Yang lukis pokok kelapa, kebanyakan hari itu masa kursus untuk pensijilan ini, geng-geng kaunselor banyak lukis pokok kelapa. Kenapa pokok kelapa? Pokok kelapa ni mentafsirkan individu yang suka berbakti. Maksudnya positif lah, menggambarkan sesuatu yang positif, suka berbakti, mungkin suka tolong orang kan. Tapi yang merisaukan sekiranya pokok kelapa itu tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, kelapanya daun-daun yang berjatuh-jatuhan macam ni, gambar yang ni, maksudnya dia suka berbakti tapi hilang semangat. Mungkin ada peristiwa yang terjadilah menyebabkan dia hilang semangat. Okey. Kemudian gambar yang ketiga tu menunjukkan buah yang berjatuhan. Ini selalunya perasaan yang rasa macam kehilangan rahmat dalam hidup, rasa hidup macam serabut, kecewa, rasa ada sesuatu yang hilang dari dalam hidup. Selalunya gambar buah berjatuhan. Okey. Kalau buat dahan macam ni, putus-putus, dahan dia macam terpisah-pisah, rasanya orang ni ialah orang yang sedang berputus asa. Sedang dia rasa sangat terpinggirkan dalam kehidupan, rasa lonely kan ni. Okey. Kalau ada yang lukis pokok buluh, menunjukkan anda seorang yang berjiwa keras, prinsip kuat macam tu. Okey. Okey, kita lanjutkan. Kalau ada yang lukis pokok macam ni, tiada masalah. Pokok normal macam ni kan, ada batang, daun, macam standard lah pokok macam ni kan. Biasanya orang ni menunjukkan dia memang ada impian hidup lah. Lazimnya kita insan biasa ni memang ada impian dan cita-cita dalam kehidupan. Okay. Kalau pokoknya tu ada dahan-dahan macam ni, menunjukkan dia ada impian dan impiannya tu jelas. Sangat jelas, dia tahu apa yang dia mahu dalam kehidupan. Kalau lukis pokok, batangnya kecil, mungkin ada impian tapi tidak yakin. Tidak yakin apa perlu dibuat, betulkah ini yang saya mahu, dia belum yakin. Dan kalau daunnya bulat-bulat, melingkar serabut begini, menunjukkan fikiran yang serabut tentang masa depan. Okey. Kalau ada yang lukis daun pokok jelas macam ni kan, satu-satu dia buat, satu daunnya nampak, dia menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dan seorang yang terperinci. Okay. Ini yang pentingnya, para viewers sekalian, ini penting untuk lihat pada batang kalau ada garis-garis dilukis oleh anak ataupun diri anda, menunjukkan dia ada rasa dugaan dalam hidup. Dia
rasa susah, ada halangan, perlukan motivasi lah. Dan yang kedua ni pun penting, kalau anak ataupun anda ada lukis lubang pada batang pokok, menunjukkan ada trauma yang sangat dalam yang boleh menjejaskan impian atau cita-cita dia. Okay? So kalau dalam sesi lampak lukisan macam ini, saya memang akan explore dan cuba bantulah semana yang boleh, sebab trauma ini kita yakin dalam aspek psikologi boleh diubati, dan kalau dipendam dia akan semakin sakit, semakin stres. Kalau pokoknya ada nampak akar macam ni, lukisan akar, ini pun menunjukkan sesuatu, menunjukkan anda ada rasa tidak boleh melupakan, ada rasa dendam, ada unfinished business. Kalau dalam istilah psikologinya unfinished business, maksudnya ada dendam lama, cerita lama yang anda tidak boleh lupakan, ataupun ada orang yang anda rasa bersalah, tidak dapat maafkan, gitu. Ini pun perlu diteroka dan perlu diselesaikanlah isu yang tidak settle ni. Okay. Sama macam sebelah tadi, kalau batang pokok terlalu besar ataupun terlalu kecil, menunjukkan tidak yakin diri. Okay. Dan khusus kepada yang ada buat lukisan buah apple, tidak mau buah lainnya, buat apple, menunjukkan sikap ceria kalau kanak-kanak yang buatlah lukisan tu. Tapi kalau orang dewasa buat buah apple, menunjukkan rasa bersalah. Okay. Ada benda yang buat anda rasa bersalah. Ini perlu diteroka dan diselesaikan. Pokok mati, sebab pokok ni melambangkan matlamat hidup. Jadi kalau buat pokok mati, menunjukkan matlamat hidup yang mati, tiada matlamat. Ataupun dahan dipotong macam ni, ada dahan macam kena potong, menunjukkan mungkin pernah ada impian tapi musnah. Jadi perlu explore lah apa benda yang menyebabkan dia rasa impian dia musnah. Sebab pada saya percaya hidup ini kalau tidak ada impian, tidak ada cita-cita, tidak ada harapan, kan orang cenderung untuk bunuh diri, stres ya, ataupun depresi yang teruk. Jadi sekiranya ini ada, kita akan explore dan cuba bantulah. Okay. Kalau pokok di tepi tidak penuh bertapuk-tapuk di tepi lukisan, okay, dia mungkin ada impian tapi tidak sempurna, tidak jelas ataupun ragu-ragu. Okay. Ada juga lukisan yang menunjukkan pokok ada orang duduk. Kalau orang yang duduk tu ialah orang yang melukis, dia gambarkan itu sebagai diri dia, maksudnya dia ingin lari dari masalah. Ada masalah besar yang dia cuba lari dari family ataupun dari kehidupan dia. Okay. Dan ada juga yang kreatif lah, buat rumah dekat pokok ni, menunjukkan impian hidup tertumpu pada keluarga, orang yang sangat penting dengan keluarga. Apa dia buat, impian dia semua untuk family. Okay. Kalau ada yang lukis pokok macam ni, tinggal batang sikit saja, tidak ada batang yang tinggi kena cantas macam ni, kan kena tembang. Maksudnya orang yang hauskan harapan, maksudnya dia mau berharap tapi dia tidak tahu ataupun perlukan motivasi. Okay. Dan kalau ada rumput-rumput di bawah pokok macam lukisan ni, ada gangguan dalam kehidupan, ini perhatikan pada anak lah. Okay. Kalau ada rumput-rumput begini, mungkin ada elemen-elemen luar yang mengganggu kehidupan anak ataupun diri anda. Okay. Batang pokok yang ada daun kecil-kecil baru tumbuh, selalunya orang yang ada perasaan ingin memulakan hidup baru, dan kita perlu beri sokongan lah. Buah yang jatuh di tanah, okay. Kalau pokoknya cantik, buahnya ada di atas, tapi ada juga yang di tanah, maksudnya dia masih ada cita-cita, masih ada impian, tapi ada impian yang lepas ataupun sudah terkubur. Okay. Rumah di dahan pula menunjukkan rasa ingin perlindungan. Okey, sekarang kita pergi ora. Kita hampir di penghujung sudah, semua okey? Berespon semua okey ke tidak? Alright? Okey. Kita teruskan. So, interpretasi orang pula. Lihat pada lukisan orang anda. Okay. Pertama sekali, tengok pada wajah orang yang anda lukis. Kalau kabur ataupun tidak ada muka langsung, maksudnya ada masalah dengan keyakinan diri. Okay. Kalau ada anak ini, kita perlu fokus pada keyakinan diri dia lah. Kalau anak yang tidak yakin ni, saya faham
dan mungkin selalu kena marah, selalu kena pukul, selalu diherdik. Jadi anak yang akibat inilah punca tidak yakin diri. Kemudian kalau gambar menunjukkan orang tu tiada pakaian, ya, ada jugalah yang menunjukkan sikap begini, sikap pula lukisan begini yang tiada pakaian, menunjukkan keberanian, sikap ekstrovert yang sangat tinggi dan egosentrik. Egosentriknya maksudnya keras kepala sikit lah, dia rasa diri betul, jadi dia menunjukkan melalui lukisan begitu. Okay, kalau lukisan orang tidak ada kaki, selalunya orang yang tidak ada kaki ini jaranglah kita jumpa, tapi kalau ada menunjukkan orang yang melukis ini sedang terlantar sakit, hilang harapan hidup, ataupun ada rasa gangguan seksual yang dialami. Okay? Dan dalam lukisan itu, kalau ada kanak-kanakan kadang-kadang lukis main bola, bersuka, main basikal gitu, dalam lukisan itu menunjukkan dia ada rasa persaingan yang tinggi dalam kehidupan. Kalau main bola tu dekat dengan rumah, maksudnya persaingan mungkin ada dalam keluarga. Okay? Kalau dekat dengan pokok, mungkin melibatkan cita-cita dia lah. Okey, ada yang lukis orang lidi. Kenapa saya tidak kalahkan orang lukis orang lidi? Seorang lidi ni maksudnya tidak suka dedahkan diri. Jadi tiada point lah kalau kita buat lukisan yang kita tidak mau nampak kita punya diri dan emosi kan. So orang lidi hanya orang yang tidak suka dedahkan diri. Okay. Alright, kalau lukisan orangnya tangan terbuka macam ni, menunjukkan sikap suka membantu. Okay. Tangan kaku, keras di sisi macam ni menunjukkan sikap yang rigid, garang ni. Kalau tangan di belakang, macam gambar juga menunjukkan menyembunyikan sesuatu. Dan kalau tangan angkat macam ni, maksudnya orang ni sudah pasrah, redha dalam kehidupan. Macam ni, happy ni kan, tidak stres sudah. Okey, kita perhatikan pada wajah. Kalau orang lelaki buat lukisan orang ada bulu mata, bibir macam ni cantik kan, unggil, maksudnya ada isu kejantinaan. Kalau lelaki mungkin dia ni cenderung untuk lebih feminin, orang bilang dalam bahasa kasarnya lelaki yang ke arah keperempuanan sikit, lembut gitu. So benda ni kita kena explore dan kawallah supaya tidak ada kecelaruan berlaku. Okay. Kalau pada wajah itu lubang hidung tu nampak, dibuatlah lubang hidung jelas, menunjukkan sifat agresif. Okay. Kalau ni ada pada anak, kita mulalah latih mereka supaya boleh mengurus rasa marah, boleh mengurus sikap dengan lebih baik. Okay. Kalau ada lukis topi, isu bila yang melukis ini perempuan lah, perempuan lukis gambar dia pakai topi, selalunya berbalik dengan yang tadi, isu jantina, perempuan yang cenderung untuk kelelakian. Okay, ini pun kita perlu explore supaya tidak berlaku kecelaruan. Kalau lukisan anak atau lukisan anda ada rambut, tangan, kaki tu kuku tajam-tajam, rambut pacak-pacak tajam-tajam, juga menunjukkan sikap agresif. Agresif ini perlu kita teroka supaya tidak orang bilang sampai ke tahap tidak boleh dikawal ataupun jadi panas baran. Okay, kalau anda lukis orang yang pakai songkok, pakai tudung, pakai purdah, rasanya orang yang ini melukis kerana ada rasa ingin bertaubat. Okay, jadi dia gambarkan diri dia dalam gambar yang positif, baik. Okey, gambar ni agak kecil lah, saya terangkanlah. Okay, yang seterusnya, kalau orang yang anda lukis ada pakai tali pinggang, orang yang begini pandai sembunyi emosi. Okay. Banyak butang poket di baju, ini sikap bergantung dengan orang lain. Bergantung dengan orang lain tidak jadi masalah, tapi apa yang penting kita pada masa yang sama kita pandai berdikari, tidak sepenuhnya berharap dengan orang lain. Okay, kaki bersilang, selalunya lukisan ini berkaitan dengan isu seksual. Kadang-kadang ada rasa trauma berpasangan ataupun ada pengalaman seksual yang menakutkan, dia jadi trauma. Okay. Kemudian badan menghadap depan, izinkan orang memahami diri, transparent. Sebenarnya orang begini bersifat terbuka lah. Selalunya yang buat lukisan ni memang menghadap ke depan lah. Kalau yang lukis siring-siring begini, macam lukisan tu juga nampak separuh, so dia hanya buka sedikit tentang diri dia. Dan kalau membelakang, menunjukkan ada isu dengan diri, dia tidak sedia untuk kongsi, maksudnya ada isu lah, dan perlu diteroka. So,
anak-anak yang lukis gambar orang membelakang, kita perlu explore dan lihat lebih dalam lah. Okey, hidung tajam menunjukkan orang ni sangat mementingkan penampilan diri. Okey, mata hidung besar, sikap sensitif, nampak gigi. Ini pun menggambarkan sesuatu yang agak pelik juga, sikap sarkastik dan seks ganas. Okey, kalau ada hidung di lorek-lorek dikasih hitam-hitam macam ni pun sama juga ada isu seksual. Sebab diri ni selalu menggambarkan kita punya psikologi lah. Okay. Wajah kabur kosong, seperti saya cakap tadi, tidak ada yang sendiri. Kalau ada yang lukis orang hidung segitiga bulat macam kartun kan, itu menunjukkan ada sikap kebudak-budakan dalam diri lah. Okay. Ataupun memang tidak serius lah semasa melukis. Okay. Dan kalau ada bertelinga kedai, telinga macam telinga binatang ke telinga orang, menunjukkan ada isu dalam diri dan perlu diteroka. Okey, lain-lain interpretasi yang saya rasakan penting. Satu, apabila kalau anda ingatlah lukisan anda itu, apa yang anda lukis duluan, rumah kah, pokok kah, ataupun orang duluan. Okey, kalau anda masih ingatlah. Kalau anda jenis yang lukis pokok duluan, maksudnya anda pentingkan impian. Dan kalau dia boleh jadi dua situasi lah. Okay, maksudnya kena fokus salah satu. Kalau lukis pokok duluan, antara dua, anda sangat bersemangat dalam hidup dan pentingkan impian, ataupun anda sudah hilang harapan dan rasa ingin bunuh diri. Kalau pokok lukis pertama. Okay. Kalau rumah lukis pertama, maksudnya anda sangat sayangkan rumah, ataupun membesar dengan penuh kasih sayang, selesa di rumah. Ataupun boleh jadi juga rumah dilukis pertama sebab merasa hina atau benci kehidupan di rumah yang melampau. Jadi rumahlah dia dilukis yang paling dia ingat kan. Kalau lukis orang pertama pula, boleh jadi anda orang yang puas hati, gembira dengan hidup, bangga diri. Dan selalunya orang yang kita lukis ni menggambarkan orang yang penting bagi diri. Kadang-kadang ada yang lukis lebih daripada satu kan. Saya akan explore ini siapa, ini dia akan menggambarkan seseorang dalam hidup itulah. Okey, perhatikan juga jarak orang dengan rumah. Okey, kalau orang tu jauh daripada rumah, dekat dengan pokok, maksudnya orang ini mementingkan impian dan agak mengetepikan family. Okay. Orang yang sembunyi dalam rumah, ada juga yang buat muka orang, muka saja keluar di dalam jendela. Maksudnya orang ni takut untuk bersifat terbuka ataupun takut untuk berada di luar rumah. Okay. Kalau ada anak yang lukis orang berbuai di pokok pula, ataupun anda sendiri, menunjukkan anda sangat berusaha keras untuk kejar impian, dan kemungkinan sekarang anda rasa sangat penat dan inginkan berehat. Okay. Dan kalau ada orang menyapu, kutip sampah dan lukisan, menunjukkan ada gangguan dalam kehidupan yang anda ingin singkirkan. Ini pun elemen penting. Kalau ada nampak orang menyapu, ada lukis orang kutip sampah, ataupun ada tong sampah, menunjukkan anda sedang ada gangguan dalam kehidupan dan anda ingin buang gangguan itu keluar. Okay. Kalau ada yang lukis kucing, binatang-binatang peliharaan lain, rasa sunyi dan mungkin ada konflik dengan ibu. Okay. Dan kadang-kadang lukisan tu nampak hujan, nampak awan mendung, jiwa yang sedang bersedih. Selalunya gambar awan saja cukup menggambarkan orang yang lukis ni sedang bersedih, ada kesedihan lah. Okay. Bandingan orang dan rumah. Kalau orang anda besar dekat dengan rumah, maksudnya anda rapat dengan keluarga, tapi pada masa yang sama ada yang sangat berdikari lah. Okay. Tapi kalau anda rapat dengan rumah, saya seorang kecil, menunjukkan anda rapat dengan keluarga dan sangat bergantung, tidak berani berdikari. Okay. Alright, saya rasa itu saja setakat ini. Sesi kita tamat. Kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan komen. Saya boleh respon sekarang ataupun boleh ajukan kemudian, saya respon kemudian. Ataupun macam saya sebut tadi, boleh ajukan kerisauan anda di di alamat email yang saya terangkan di awal tadi lah. Okay.
alamat email tu untuk utarakan kerisauan ke anak saya macam ni, rupanya macam ni, mungkin boleh cerita, kita cuba bantu ataupun lihat lebih dalam lah. Okay? Tidak semestinya lukisan pun menunjukkan masalah, confirm kita kena bincang bawa anak cerita dulu betul ke tidak. Okay? So ada soalan sebelum saya akhiri slot hari ini, mungkin boleh undilah dulu. Ada topik yang saya tanya di sana, topik apa yang best untuk next FB live, stres dan relaksasi kah? Saya akan ajar macam mana cara untuk relax, dan juga perkenalkan satu alat yang orang bilang boleh membaca level stres. Kemudian personality dan gaya belajar anak, graduan dan kejayaan dan tarikh lahir dan keserasian pasangan. Okay. Saya akan umumkan pemenang wang tunai sebelum jam 5 petang. Jadi anda ada masa lagi untuk share dan tag rakan-rakan anda di ruang komen, share lagi slot live ini di Facebook, di grup-grup Facebook, dan sebelum jam 5 petang saya akan umumkan siapa yang bertuah. Okay? So terima kasih. Terima kasih kepada semua yang join hari ini. Jangan lupa share dan tag lagi. Okay? Supaya siapa yang menonton live ini dapat manfaat, dapat baiki diri, dapat baiki prestasi diri, dapat mengenali anak lebih dalam. Alright. Okay, terima kasih kepada yang join. Sebarang kekurangan ataupun kesilapan saya mohon maaf, dan semua itu datang dari diri saya. Saya cuma berkongsi, saya bukan pakar, saya cuma berkongsi apa yang saya rasa yakin untuk kongsi berdasarkan persijilan yang saya perolehi, dan cuma berkongsi manfaat lah. Okay. So selamat menjalani ibadah puasa buat semua. Salam ceria. Assalamualaikum. Terima kasih.